dalam sebuah kancah perbincangan apabila menggolongkan perbincangan Nur Nabi Muhammad dan hakikat Muhammadiyah sebagai usul akidah. Mereka menganggap bahawa perkara ini perkara yang gaib, maka segala perkara yang gaib mesti termasuk dalam usul akidah. Apabila ianya usul akidah, apabila ia tidak disebut dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih lagi mutawatir, mereka menolaknya tanpa melihat bagaimana perbincangan ulama sepanjang zaman, bagaimana perbincangan para ulama muktabar yang telah merentasi lebih daripada 1400 tahun yang lampau, yang mana mereka memahami tentang Nur Nabi Muhammad dan hakikat Muhammadiyah bukan sekadar kepada satu dua hadis semata-mata, akan tetapi mereka memandangnya dalam sebuah kerangka dan rangka yang menyeluruh dan komprehensif daripada seluruh kefahaman yang dapat daripada Al-Quran, yang dapat diambil daripada hadis Nabi SAW. Maka para ulama sufi membentangkan sesuatu yang dipanggil sebagai hakikat Muhammadiyah dan juga Nur Nabi Muhammad SAW. Hal ini diberikan penekanan yang lebih khusus oleh para ulama sufi, oleh para ulama tarikat, oleh para ulama tasawuf, para arifin billah, adalah kerana di dalam perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa taala, penghayatan seorang sadiq, penghayatan seorang mukmin terhadap hakikat Muhammadiyah dan penghayatan terhadap wujud Nur Nabi Muhammad SAW dapat memberikan kesan dan juga impak yang mendalam di dalam lubuk jiwa seorang mukmin, kesan yang mendalam yang dapat memberikan bekas di dalam lubuk hatinya untuk kalbunya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kalau jika bukan kerana Nabi Muhammad SAW, alam ini tidak tercipta. Demikianlah kalau bukan kerana Nur Nabi Muhammad SAW, rohani kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi Muhammad SAW adalah gerbang yang pertama, gerbang yang paling utama untuk seseorang hamba, termasuk semua Nabi-Nabi dan Rasul. Mereka tidak akan sampai kepada ma'rifatullah, mereka tidak akan sampai kepada hakikat sebenar hubungan dengan Allah, melainkan melalui babullahil azam, pintunya yang teragung dan wasilah yang termulia dan wasilah yang terpenting perantara yang tertinggi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dalam membicarakan tentang hakikat Nabi Muhammad SAW, ia perlu difahami dalam beberapa konteks. Kerana apabila ulama sufi membicarakan tentang hakikat Nabi Muhammad SAW, para ulama sufi tidak terhad hanya membicarakan tentang tubuh badan jasad jasmani Nabi SAW semata-mata, akan tetapi mengenai ruh Nabi Muhammad SAW, mengenai rohani Nabi Muhammad SAW, mengenai aspek nurani Nabi Muhammad SAW, mengenai maklumat yang berada sebagai maklum perbicaraan berat PA sistem tak dapat nak tahammul, tak dapat nak ikut. Jadi kita berbelas ihsan dengan PA sistem. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka apabila para ulama sufi berbicara tentang hakikat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak berbicara pada tubuh badan jasmani Rasulullah SAW semata-mata, akan tetapi membicarakan tentang roh Nabi SAW. Seperti mana kita semua ada roh. Setiap kita sebelum datang ke alam dunia, kita berada di alam roh. Maka Rasulullah juga ada rohnya. Tapi kedudukan roh Nabi SAW itu dijadikan sebagai suatu tumpuan utama para ulama sufi. Dan kita semua sebelum berada di alam roh, kita berada dalam maklumat, di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala secara azali.
kita berada dalam maklum, sama ada dalam tanjiz, hadis, suluhil qadim dan sebagainya, berada dalam iradah Allah yang azali, ilmu Allah yang azali. Kita semua pernah berada dalam keadaan maklum dan sentiasa berada dalam keadaan maklum di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebelum alam ini tercipta, Allah telah mengetahui dalam ilmu ini segala-galanya. Maka yang terkandung dalam ilmu Allah itu dipanggil sebagai maklum, atau bahasa kita, bahasa kampung kita, maklumat. Maklumat itu sudah ada di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Maka para ulama sufi suka untuk tertumpu dan fokus kepada maklumat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmu ilahi yang azali. Allah tahu tentang kita dalam ilmu ni sebelum alam tercipta. Allah tahu tentang pokok, Allah tahu tentang gunung, Allah tahu tentang seluruh malaikat, arash, kursi, sidratul muntaha. Dan Allah tahu tentang Nabi Muhammad SAW, dan tahunya Allah tentang Nabi Muhammad, ulama memandang di situ terhimpunnya segala ilmu yang berada di alam ini. Allah Ta'ala kumpul dan himpunkan kepada maklumat yang dimiliki oleh Allah yang bernama Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah. Maka di situ bukan lagi berkaitan dengan tubuh badan jasad manusia, akan tetapi ini adalah himpunan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ketetapan daripada Allah Ta'ala bahawa alam ini tidak akan wujud melainkan menerusi Nabi Muhammad SAW. Sudah tentu maklumat yang termulia di dalam ilmu Allah yang azali adalah segala yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Perbincangan mengenai nur dan hakikat Nabi Muhammad SAW setepatnya berada dalam genre ilmu ataupun kategori ilmu yang berkaitan khasa'isur Rasul, iaitu keistimewaan Rasulullah SAW, ar-raqa'iq, yakni kerohanian, fadilat, yakni kelebihan Nabi SAW, dalailun nubuwah, iaitu tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, ilmu yang membincangkan mukjizat, kelebihan, keistimewaan khusus dan tanda kenabian baginda, yang mana ia adalah sebahagian daripada ilmu tarikh, ilmu sirah, ilmu syama'il dan ilmu kerohanian, yakni tasawuf. Maka ini tidak dibincangkan sebagai usul akidah. Maka salah beberapa pihak dan segelintir mereka mengatakan ini usul akidah, maka dia mesti ada Quran yang jelas dan mutawatir daripada hadis. Maka ini adalah suatu kegelinciran dalam memahami hakikat Muhammadiyah. Ini tidak pernah dijadikan sebagai suatu yang wajib. Hatta ulama tasawuf tidak pernah mengatakan wajib setiap orang mukmin beriman bahawa nur Nabi Muhammad SAW adalah yang paling awal diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa ulama yang mewajibkan dan memfardukan umat Islam bahawa wajib untuk mengimani hakikat Muhammadiyah. Tidak ada. Kerana ianya adalah berkaitan dengan perjalanan rohani, perjalanan tasawuf, yang kemudian ia sebahagian daripada ilmu tarikh dan juga ilmu sirah, berkaitan dengan ilmu khasa'isur Rasul. Dan para ulama hadis mempunyai interaksi yang tersendiri di dalam menggunakan hadis-hadis dalam memahami nur Nabi Muhammad SAW dan hakikat Muhammadiyah. Next, perbincangan nur dan hakikat Nabi Muhammad SAW dalam kearifan sufi terbahagi kepada tiga aspek utama, iaitu yang pertama al-haqiqah Muhammadiyah sebagai sesuatu yang azali berbentuk maklum di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maklumat yang termulia dalam ilmu Allah sudah tentu segalanya yang berkisar tentang makhluknya yang termulia, makhluknya yang teragung, makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad SAW, Habibullah. Yang kedua, nur sebagai ciri khusus yang paling dominan pada diri Rasulullah SAW secara zahir dan batin, tanpa menafikan adanya unsur-unsur yang lain pada diri baginda SAW. Yang ketika Nabi SAW lahir di dunia ini, yang bertubuh badan itu sudah tentu ada unsur tanah, di situ ada unsur air, seperti mana kita ada unsur tanah, unsur air.
manusia. Akan tetapi unsur yang paling dominan yang ada pada Rasulullah SAW adalah nur, adalah cahaya. Dan ulama yang muktabar telah sabitkan hal ini daripada Al-Quran yang menyebut baginda sebagai nur. Ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin, telah datang daripada Allah nur dan kitab yang nyata. Mufassirin menyebutkan nur itu adalah Nabi SAW. Dan Quran menyebutkan sirajan munira, lampu yang terang benderang cahayanya. Quran sendiri menerangkan baginda adalah lampu cahaya yang terang benderang nurnya. Dan juga disabit daripada hadis-hadis yang begitu banyak yang diambil oleh para ulama muktabar. Yang ketiga, Nur Muhammad adalah ciptaan Allah yang pertama di alam nyata, yang mana ada sebahagian ulama sufi menyebutnya juga sebagai hakikat Muhammad. Di sini seseorang yang membaca kitab tasawuf perlu membezakan. Apabila ulama menyebut hakikat Muhammad, maka perlu dilihat konteks yang sedang dibicarakan itu. Kalau ulama menyebutkan hakikat Muhammad yang azali, yang dimaksudkan adalah maklumat ilmu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi maklum dalam ilmu Allah, itu disebut hakikat Muhammadiyah yang azali. Seperti mana kita semua pernah menjadi maklum yang azali dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan selamanya berada dalam ilmu ini. Dan kemudian apabila ulama sufi membicarakan tentang tubuh badan jasad Nabi Muhammad SAW, juga kadang-kadang nur yang pertama itu ulama panggil sebagai hakikat Muhammadiyah. Di sini perlukan kepakaran, kemahiran, kecermatan dan ketelitian daripada para pecinta tasawuf, daripada para pecinta orang-orang yang mencari tentang perbicaraan tentang nur Nabi Muhammad SAW, perlu membezakan apakah hakikat Muhammadiyah yang berbentuk azali dan yang berbentuk hadis, yang berbentuk bahar. Nur yang pertama diciptakan itu hadis, itu perkara dan makhluk yang baharu. Adapun hakikat Muhammadiyah yang berada di dalam ilmu Allah, itu adalah azali, di dalam ilmu Allah Ta'ala yang qadim. Maka seseorang kalau dia membaca hakikat Muhammad itu Nur Muhammad dan hakikat Muhammad tanpa membezakan antara keduanya, maka boleh jadi dia membaca kitab tasawuf tetapi dia tersilap sangka. Seperti mana baru-baru ini ada kelompok yang mengatakan Tuhan itu Muhammad, Muhammad itu Tuhan, ya. Maka mereka tersilap memahami, baca ilmu ma'rifat, mempelajari ilmu hakikat, tetapi tidak melalui mursyid yang benar, tidak melalui tarikat yang muktabar, tidak melalui murabbi yang sahih. Maka di situ akan berlakunya kegelinciran dan kepesongan daripada memahami apa yang sebenarnya dibincangkan oleh istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama sufi dan ulama tarikat. Selanjutnya, Imam Syarif Al-Jurjani, seorang ulama akidah, dalam kitabnya Al-Ta'rifat menjelaskan bahawa Al-Haqiqah Muhammadiyah adalah bersifat azali yang berta'alluq dengan ilmu ilahi yang qadim, iaitu Allah mengetahui segala kemungkinan, dan berta'alluq dengan iradah Allah yang qadim, iaitu dari sekian kemungkinan dia berkehendak memilih Nabi Muhammad SAW sebagai yang termulia dan tertinggi kedudukannya berbanding yang lain. Jadi para ulama sufi suka menumpukan kehendak Allah yang memilih Nabi Muhammad sebagai yang termulia, yang tertinggi di dalam ilmu yang qadim, iradah yang qadim, yang berta'alluq kepada kehendak Allah yang qadim, dan maklumat segala dalam ilmu Allah yang azali. Next, Al-Haqiqah Muhammadiyah adalah pusat termulia dalam ilmu Allah yang berzahirannya di alam zahir ini sebagai rahmatan lil alamin. Bila disebut rahmat Allah, maka ia merujuk Nabi Muhammad SAW. Kita sebut ruh Allah, maka kita tahu ia merujuk kepada Nabi Isa AS. Bila disebut Khalilullah, kita tahu ia merujuk kepada Nabi Ibrahim AS. Apabila kita sebut rahmatullah, ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruh rahmat Allah yang ternyata di alam ini, rahmat yang tercipta, segalanya adalah nur Nabi Muhammad SAW. Kerana rahmat baginda adalah alami, bersifat universal, bersifat menyeluruh, meragu
segenap alam, seluruh lapisan alam, satu rahmat yang merangkumi dan menyelubungi serta menyelimuti segala-galanya, yaitu cahaya kerahmatan Nabi Muhammad SAW yang dipilih oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Imam Ahmad Ad-Dardir, seorang ulama akidah besar daripada Mesir, negara Khalidah, dalam kitabnya Mishkat Al-Asrar menyatakan bahawa Al-Haqiqah Muhammadiyah secara tahqiq adalah merupakan pendukung segala hakikat. Beliau mengatakan al-mutawwimah di kulli haqiqah, dan asal kepada kecetusan kejadian, iaitu aslul nash'ah dan at-ta'ayyun tsani dalam ilmu ilahi, iaitu segala penentuan-penentuan yang berlaku dan terlihat di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mulia itulah hakikat Muhammadiyah. Kemudian apabila Allah Taala, apabila tiba masa yang Allah Taala inginkan dizahirkan dia sebagai makhluk yang paling sempurna, iaitu dilahirkan di Mekah, iaitu dilahirkan oleh Siti Aminah. Imam Jalaluddin Ad-Dawani, juga seorang ulama akidah yang hebat, dalam kitabnya Az-Zuwara wa Ta'liqan alaihi fi tahqiqil mabda' wal ma'ad menerangkan bahawa al-haqiqah Muhammadiyah adalah penzahiran yang paling sempurna kepada seluruh sifat-sifat ketuhanan dan nama-nama ilahi. Maka baginda adalah yang paling layak menerima limpahan kewujudan, iaitu al-faidul wujudi yang menjadi sumber kepada segala kebaikan dan kesempurnaan. Perkara yang disebutkan Imam Dawani dipersetujui oleh seluruh ulama daripada berbagai aliran. Mula Ali Qari, seorang ulama yang hebat dalam bidang hadis, qami'ul bid'ah wa muhyi sunnah, orang yang menegakkan sunnah dan menghapuskan bid'ah. Itu gelaran bagi Mullah Ali Qari, menyatakan bahawa hadis yang menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama diizinkan sujud di hari kiamat adalah kerana ciptaan pertama yang dijadikan Allah ialah ruh atau nur baginda sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam Mirqatul Mafatih, ini kitab hadis oleh Mullah Ali Qari, Mirqat, beliau menyatakan dalam babul hawti wa syafa'ah, beliau mengatakan bahawa jika bukan Nabi Muhammad SAW sebagai ciptaan pertama, maka tidak terciptalah alam dan segala isinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya meneliti beratus-ratus kitab para ulama daripada berbagai aliran, daripada berbagai jalur pemikiran, baik daripada kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Athariyah. Dan saya menjenguk dalam kitab Imam Ibn Taymiyah dan juga anak-anak muridnya seperti Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Mereka semua sepakat bahawa kalau bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ini tidak akan tercipta. Baginda adalah kutub kepada seluruh kewujudan alam. Seluruh kewujudan alam ini berpaksi kepada pusatnya yang termulia, yaitu hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebarang perselisihan di sini. Hanya saja ulama-ulama yang datang kemudian ini, mereka mengatakan ini tidak hadis ini tidak sahih, hadis ini tidak benar. Hakikat Nabi Muhammad, kalau bukan kerana Nabi Muhammad, alam ini tidak tercipta, ini tertolak. Orang-orang yang mengkaji amat-amat memahami bahawa tidak ada ulama yang terdahulu yang menolak hakikat ini. Daripada pelbagai aliran, kajilah. Hanya orang-orang yang mutaakhirin yang selepas kerajaan Saudi terbentuk barulah menolak kenyataan bahawa laula Muhammad ma khuliqatil aflak ataupun ma khuliqatil alam. Kalau bukan kerana Nabi Muhammad, alam ini tidak tercipta. Hanya ditolak hanya oleh ulama-ulama segelintir daripada orang-orang yang berada daripada pihak yang hanya memusatkan pemikiran mereka sekadar apa yang mereka cuba faham daripada pengertian mereka yang sempit, bukan berdasarkan kepada kefahaman menyeluruh ulama sepanjang zaman yang memahami kenyataan dan realiti tersebut. Baik, saudara hadis tentang nur Nabi Muhammad SAW, pada peringkat ini saya ingin menumpukan perbincangan hanya kepada kejadian yang terawal, iaitu nur Nabi Muhammad SAW, kerana ia telah berlaku kebincangan beberapa dekad yang lalu. Padahal sebelum ini ulama tidak menolaknya, tidak meminggirkannya, tidak mengenapikan. Akan tetapi ulama mutaakhirin sekali lagi mereka cuba untuk membidas
tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Maisarah Al-Fajar bahawa aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bilakah engkau menjadi nabi?" Baginda menjawab, "Aku adalah nabi ketika Nabi Adam antara roh dan jasad." Hadis yang berikutnya daripada Sayyidina Abu Hurairah bahawa para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bilakah Tuhan mendapat kenabian?" Baginda menjawab, "Ketika Nabi Adam antara roh dan jasad." Mullah Al-Qari, sekali lagi seorang yang pakar hadis, dalam kitabnya Mirqatul Mafatih dan dalam kitabnya Al-Mawridul Rawi menjelaskan bahawa apabila disebut nur Nabi Muhammad SAW yang dimaksudkan ialah ruh baginda. Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Umdatul Murid menegaskan bahawa jumhur ulama akidah berpegang bahawa ruh adalah merupakan nur yang bersifat tinggi. Oleh itu kedudukan nur Nabi Muhammad SAW sebagai ciptaan pertama di alam ruh tidak menafikan kejadian Rasulullah SAW sebagai manusia di alam dunia yang juga mempunyai unsur tanah, air dan lain-lain. Hanya saja unsur yang paling dominan yang ada pada diri baginda SAW adalah nur dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkenaan dengan hadis tadi, terlalu banyak syarahan ulama-ulama hadis yang mengatakan bahawa kenabian Nabi SAW itu adalah sebelum adanya Nabi Adam AS. Imam Al-Subki dalam kitabnya Al-Minnah, Babul Minnah, menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan sebelum Nabi Adam bukanlah sekadar kehendak dalam ilmu ilahi. Kalau kehendak dalam ilmu ilahi, semua kita memang sudah termaktub dan sudah ada dalam kehendak Allah yang ilahi. Imam Subki mengatakan yang dimaksudkan antara Nabi Adam, sebelum Nabi Adam tercipta, adalah sebelum Nabi Adam wujud, ruh Nabi SAW sudah tercipta lebih awal sebelum itu. Hanya saja ulama sufi berdasarkan sikapan hati yang dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka tentang hakikat ini, memandang bahawa ruh yang pertama dijadikan Allah adalah ruh Nabi SAW, sekaligus ruh Nabi SAW adalah kejadian Allah yang pertama. Dan di sini saya bawakan syarahan hadis, dan saya fikir masa tidak mengizinkan seluruh untuk saya bacakan syarahan hadis daripada para ulama seperti Imam Subki saya sudah sebutkan tadi, Imam Zulqani dalam Syarh Al-Mawahib, Imam Suyuti dalam Qutul Muhtadi ala Tirmizi, Mullah Al-Qari di dalam Al-Mawridul Rawi, Maulana Syabir Ahmad Usmani dalam tafsirnya, Syekh Abdullah Al-Umari seorang pakar hadis daripada Maghribi dalam kitabnya Al-Ahadith Al-Muntaqah, semuanya menyatakan bahawa hadis yang menyebutkan bahawa baginda sudah pun menjadi Nabi sebelum Nabi Adam tercipta adalah menunjukkan bahawa roh dan kejadian ciptaan Allah yang pertama adalah nur Nabi Muhammad SAW. Kenyataan ini tidak ditolak oleh ulama pelbagai jalur dan juga ajaran. Hanya ulama-ulama mutaakhirin ataupun ilmuwan mutaakhirin yang daripada sirih pihak yang tidak menyukai tasawuf dan mereka tidak mengikuti tarikat, mereka jarang di antara mereka ada mursyid dan murabi, dan kemudian mereka menolak tentang nur Nabi SAW, sedangkan ia adalah sesuatu yang amat penting dalam jalan kerohanian, kerana tanpa cahaya, tanpa pemahaman yang mendalam tentang cahaya Nabi SAW, tidak akan tercapai cinta yang sejati kepada Rasulullah SAW. Tanpa melihat diri yang bersumber asal daripada cahaya kerahmatan Nabi SAW, agak sukar untuk seseorang itu mencapai hakikat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senarai ulama yang menyatakan bahawa ulama telah bersepakat menetapkan keawalan nur Nabi Muhammad SAW adalah Imam Ibn Battah Al-Akbari Al-Hambali, kemudian Imam Mar'i Al-Karami Al-Maqdisi, Imam Ismail Haqi Al-Bursawi Al-Hanafi, kemudian Imam Al-Alusi Al-Baghdadi Al-Hanafi. Mereka hidup pada zaman yang berbeza-beza. Mereka bahkan pada zaman itu semua ulama bersepakat bahawa kejadian yang pertama adalah nur Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan yang telah dicapai oleh para ulama mutabar mengenai faham ini bukanlah hanya sekadar satu hadis, dua hadis, kemudian hanya kesadaran itu sahaja, tidak, tetapi kefahaman yang menyeluruh dan penuh terhadap Al-Quran dan seluruh hadis yang ditinjau oleh mereka. Baik, kesimpulan yang terakhir,
faham al-haqiqah Muhammadiyah dan keawalan ciptaan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sandaran dalil yang kukuh dalam agama Islam. Ia bukan bersandar kepada satu dua hadis semata-mata, akan tetapi penelitian kepada keseluruhan nas agama, pendapat muktamad secara mutlak dan kesepakatan mengenai ciptaan pertama hanya diberikan oleh ulama muktabar kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita tak akan jumpa mana-mana kitab yang ulama sebut bahawa ulama telah bersepakat bahawa arasy adalah ciptaan yang pertama. Tak ada. Kita tak akan jumpa kitab yang menyebutkan bahawa ulama bersepakat bahawa air adalah ciptaan yang pertama. Tak ada. Kita tak akan jumpa kitab yang menyebutkan bahawa ulama bersepakat bahawa al-qalam adalah ciptaan yang pertama. Tak pernah jumpa. Tapi apa yang kita jumpa dalam kitab-kitab para ulama muktabar sepanjang zaman, mereka menetapkan bahawa ulama bersepakat bahawa ciptaan yang pertama adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan ciptaan pertama adalah ikhtilaf yang muktabar di kalangan ulama yang muktabar dan merupakan sebahagian daripada furu' agama dan bukan usul akidah. Yang terakhir, berlapang dada adalah jalan yang terbaik dalam menyikapi perselisihan pendapat. Orang-orang yang tidak ingin menerima tentang nur Nabi Muhammad dan merasa ada ciptaan lain yang lebih awal daripada Nabi SAW, silakan, tidak menjadi masalah. Akan tetapi jangan menyesatkan orang-orang yang ingin berpegang kepada nur Nabi Muhammad SAW sebagai ciptaan yang pertama. Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Syarah Jawharatul Tauhid menyebutkan bahawa pegangan yang menyatakan bahawa nur Nabi SAW adalah ciptaan yang pertama adalah pegangan yang baik dipegang oleh orang-orang yang telah sampai kepada hakikat itu dan telah terbuka kepadanya dalil-dalil akli, nakli dan juga kashfi terhadap hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rahmat ilahi iaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yang menjempungi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam jiwa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.